Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sekali lagi kita dapat bertemu di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita pada surah Al-Qasas, surah yang ke-28, dan kita akan terus pergi kepada ayat yang ke-43. Okey, ayat yang ke-43. Baik. Masuk sahaja pada ayat yang ke-43, maka berakhirlah cerita tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun. Okay, ini untuk perbincangan di dalam surah Al-Qasas. Tetapi dalam surah-surah yang lain, Allah Ta'ala mengulangi dengan lebih detail lagi lah. Cuma kenapa surah Al-Qasas ni dia lebih ringkas? Sebab penceritaan itu daripada Musa kecil sampailah baginda Nabi Musa AS bertemu dengan Firaun. Dakwahnya ditolak oleh Firaun. Tapi kalau kita tengok di dalam surah-surah yang lain, babak-babak itu telah dipisah-pisahkan. Babak pertemuan Musa dengan Firaun itu diletakkan satu babak yang khusus di dalam surah-surah yang lain. Maka pendetailan itu boleh tengok pada surah-surah yang lain. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan pada surah yang lain, kita akan berbincang sekali lagi lah. Dan kita akan tengok babak ataupun dialog Musa dengan Firaun itu dengan lebih detail. Jadi sekarang perbincangan kita pada ayat yang ke-43, maka berakhirlah cerita Musa dengan juga Firaun. Namun pengajaran-pengajaran yang kita dapat sebelum-sebelum ini melalui pertemuan itu adalah untuk melihat pada diri kita, menjadikan cerminan kisah Musa dan juga kisah Firaun itu di dalam kehidupan kita. Tidak hanya melihat ini adalah lipatan sejarah saja. Oh, itu cerita Musa dan itu cerita Firaun. Tidak. Tetapi sebenarnya dia membawa satu watak. Adanya watak jahat dan adanya watak baik. Okay? Dan dua-dua watak tu sentiasa ada di dalam diri manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia ni Allah Subhanahu wa taala akan terbitkan di dalam diri mereka adanya fujur dan adanya taqwa. Adanya jahat dan adanya baik. Jadi itu adalah teladan-teladan kepada kita lah. Bukan melihat Firaun sekadar Firaun, tetapi lihat adakah sifat Firaun dalam diri saya. Dan tidak melihat Musa sekadar Musa, tapi lihatlah Musa adakah ada di dalam diri saya. Cik Syikin, tu salah tu. Cik Syikin. Terima kasih Cik Syikin. Okey. Baik. Kita terus pergi kepada ayat yang ke-43. Baik, pada ayat 43 Allah Subhanahu wa taala menutup surah ini, menutup cerita itu dengan perkataan walaqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnas wa hudaw wa rahmatal la'allahum yatadhakkarun. Kalau kita tengok daripada ayat 42 sampai ayat 47 ni, Allah Ta'ala tutup cerita tu dengan satu ayat yang mendatangkan inilah tanda mukjizat dan inilah tanda nubuah baginda Nabi SAW. Dan kita akan tengok sebelum Allah Ta'ala sambung pada ayat 70 lebih nanti, Allah masuk balik cerita tentang Qarun. Daripada 43 sampai ayat 70 lebih tu, sebelum cerita pasal Qarun, Allah cerita berkaitan tentang nikmat-nikmat. Nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat kehidupan, nikmat berada di tanah haram. Macam-macam nikmat Allah cerita.
Dan semua nikmat itu Allah kaitkan dengan tauhid. Semuanya. Jadi itulah yang patut kita terjemah dalam kehidupan kita ni. Segala nikmat yang kita nikmati, jangan hanya melihat pada sudut material, tapi dari sudut rohani ni, semuanya perlu dikembalikan kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Mestilah beriktikad ini semuanya datang daripada Allah. Ni kita akan tengoklah lepas ni. Okey, tengok ayat 43 tu Allah kata apa? Dan sesungguhnya ataina Musal kitab. Kami telah berikan kepada Musa al-kitab, iaitu kitab Taurah. Dan min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Dan selepas itu kami tidak dan sesudah itu kami binasakan kaum-kaum yang telah lalu. Baik. Perhatikan perkataan ma ahlaknal qurunal ula. Bila Allah Ta'ala cerita, bila Allah turun je Taurat kepada Musa, maka Allah Ta'ala sebut kami telah binasakan kaum yang telah lalu. Ini menunjukkan satu tanda sampai je penurunan Taurat, tidak ada lagi kehancuran umat secara umum. Ataupun seluruh umat dibinasakan. Tidak ada dah. Sebab umat-umat sebelum ni kalau dihancurkan, kamu baik ke, tak baik ke, dibinasakan sama. Tapi bermula daripada Nabi Musa AS, tidak ada lagi kehancuran umat secara umum. Yang dibinasakan adalah kaum yang batil sahaja. Sebab itu, di zaman baginda Nabi SAW, yang melakukan kejahatan ni Quraisy. Tapi bila Allah binasakan, hanya mereka-mereka yang melakukan kejahatan memusuhi Nabi. Semisal macam tentera-tentera Quraisy dibinasakan di dalam peperangan Badar. Tapi yang lain Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dan Allah meneruskan generasi demi generasi. Sebab itu kita tengok Nabi Musa tu, selepas itu ada generasi demi generasi sampailah kepada Isa, penutup kepada Bani Israel. Kemudian daripada Nabi Isa 600 tahun berikutnya sampailah ke baginda Nabi SAW. Dia tak sama dengan umat-umat sebelum itulah. Kalau Allah binasakan keseluruhan. Okey. Sebab itu Allah kata ahlaknal qurunal ula. Okey. Dan ini kita akan nampak nanti Taurat menduduki ranking kedua kitab terbaik selepas Quran. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir. Nanti kita datang hujah tu. Okey. Kemudian Allah Taala sebut Taurat itu bila diturunkan dia sebagai basaira linnas. Okey, dia sebagai basaira linnas. Sebahagian tafsiran dia menterjemahkan perkataan basair itu sebagai pelita. Okey, pelita bagi manusia. Tapi kalau kita perbincangan kita yang lepas-lepas, perkataan basair dia datang daripada perkataan basar. Kan kita dah pernah bincang nazar, melihat, apa lagi? Ra'a, melihat. Ra'a melihat dengan mata, nazar melihat dengan akal, kamu lihat dan kamu berfikir. Basar kamu melihat dengan hati. Jadi apabila Allah sebut Taurat itu sebagai basair, itu menunjukkan sebenarnya dalam soal keimanan, manusia tak boleh lihat dengan mata. Sebab pada zaman Nabi Musa ni, mereka lihat dengan mata, akhirnya tertipu dengan sihir kan. Tengok, saya tak boleh pisah, tak boleh bezakan. Di mana sihir, di mana yang hak. Ataupun di mana sihir, di mana mukjizat. Tapi kamu kena lihat dengan mata hati kamu. Jadi sebab itu Allah sebut perkataan basaira linnas. Kebenaran ini tak lihat dengan mata, tapi dilihat dengan mata hati ini. Okey, kita kena buka seluas-luasnya pintu hati kita ni, tengoklah dengan sebenar-benarnya. Tidak ada istilah taksub, tidak ada istilah fanatik, tidak ada istilah ghulu dan sebagainya. Saya kena terbuka lihat. Semua orang terdedah dengan kesilapan dan semua orang pasti ada kebenaran. Jadi perbandingan itu dibuat dengan hati yang terbuka. Barulah kita boleh terima siapa yang benar dan siapa yang tak benar. Kalau tidak, kita terpengaruh dengan ucapan Firaun. Firaun menuduh kaum Nabi Musa ini sebagai golongan-golongan hina kan. Dia ni hina, tidak ada kuasa, tidak ada pangkat, tidak ada bla 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 bla. Kenapa kamu kata dia ni berada di pihak yang benar? Kami yang kaya, kami yang ada nikmat. Kalau hanya sudut melihat dari sudut material, memang kita terpengaruh. Susah saya nak tengok mana betul, mana salah. Betul juga kata Firaun. Jadi, di situ Allah Ta'ala suruh melihat bukan dengan mata kepala, tapi lihat dengan mata hati kita. Jadi itulah fungsi At-Taurah yang diturunkan kepada Musa adalah sebagai petunjuk, iaitu cahaya
yang memberi petunjuk kepada hati manusia supaya beriman kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala sebut, bukan sekadar basair, bahkan Taurat itu menjadi huda, memberikan hidayah, warahmah, dan juga membawa rahmah. La'allahum yatadzakkarun. Mudah-mudahan mereka itu mendapat peringatan. Ataupun semoga mereka itu beringat. Baik, perhatikan perkataan yatadzakkarun. Biasanya, kita jumpa perkataan yatadzakkarun, iaitu bererti mengingatkan, memperingatkan, ataupun peringatan. Kenapa Allah sebut perkara ni? Sebab datangnya peringatan selepas datangnya pengetahuan. Artinya saya tahu dulu, baru datang warning kan? Datangnya amaran, peringatan. Kita tahu. Jadi di sini menunjukkan kepada kita secara fitrahnya manusia ni tahu tentang ketuhanan. Sebab itu contoh-contoh yang pernah kita lihat, siapa sahaja, walaupun apa sahaja bangsa, campaklah dia tengah laut, mestilah yang terbit daripada mulutnya, wahai Tuhan, selamatkanlah saya. Dari sudut pengetahuan kita, semua manusia secara fitrah mentauhidkan Allah Ta'ala. Semuanya. Jadi, datangnya Rasul-Rasul ini adalah membawa peringatan. Bukan nak bagi tahu lagi. Tak, bukan nak bagi tahu, oh kamu ni tak tahu ya ada Tuhan. Tak. Datang sebagai peringatan. Dia tak menafikan fitrah kita. Bahkan dia memenuhi fitrah kita. Okay? Sebab itu Allah Ta'ala sebut, semua yang didatangkan ini, sama ada nubuwah ataupun Alkitab ni, semuanya adalah sebagai peringatan. Yang mengingatkan kepada kita. Sebab pengetahuan itu, Allah dah install di dalam fitrah kita semua. Okey. Baik, kalau kita tengok pada tafsiran Ibnu Katsir, dia menyebutkan ayat 43 ni menunjukkan isyarat kalau umat-umat sebelum ni Allah hancurkan keseluruhan, tapi umat Nabi Musa sebagai permulaan, yang mana orang-orang musyrik itu mula diperangi. Sebab Nabi Musa pemerangi musuh dia. Kemudian sampailah kepada zaman baginda Nabi SAW, adanya hukum yang membenarkan mereka memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum-sebelum ni tak ada. Sebelum-sebelum ni tak ada. Mereka datang bawa peringatan. Sekali Allah Ta'ala turunkan musibah, semua akan dimatikan, digantikan dengan generasi yang berikutnya. Okay? Itu sebagai satu jawapan kepada kita kenapa Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan umat terdahulu namun tidak binasakan umat terkini. Yalah, kalau kita fikir hari ni, kenapa Allah tak binasakan terus Bani Israel? Dia dah ni kan, boleh je binasakan terus. Sebab adanya setelah penurunan Taurah, Al-Quran, maka tidak ada lagi dah. Tapi ada hukum yang membenarkan untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adalah hikmah-hikmah selepas itu. Okey, sekarang kita tengok ayat 44 sampai ayat 47. Ayat 43 tadi bercerita berkaitan tentang nikmat hidayah. Nikmat tu, hidayah, rahmah, Alkitab ni semua nikmat. Masuk ayat 45, 44, 45, 46 dan 47, ini menunjukkan adalah hidayah mukjizat. Hidayah kenabian kepada baginda Nabi SAW. Okey, apa hidayah yang Allah berikan kepada Nabi? Allah Ta'ala datangkan macam satu persoalan lah. Allah kata apa? وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidaklah kamu wahai Muhammad kunta bijanibil gharbiyyi, iaitu kamu berada di sebelah barat. Idh qadaina ila Musa al-amr, ketika mana Musa itu telah diperintahkan. Wa ma kunta minasyahidin, dan kamu pula tidak termasuk orang yang menyaksikan. Maksudnya, waktu Nabi Musa AS ni Allah perintah jumpa Firaun ke, Allah Ta'ala perintahkan dia dapat wahyu ke, Allah perintah dia supaya campak tongkat dia ke dan sebagainya. Adakah baginda Nabi duduk dengan Musa? Tidak. Nabi tidak ada. Tapi bagaimana Nabi boleh cerita tentang Musa ni dengan detail. Bahkan dengan dialog-dialog dirakamkan. Dialog Musa, dialog Firaun, dialog ahli sihir yang ada di sekitar istana Firaun. Allah rakamkan. Bagi orang yang berfikir, dia akan terpesona. Ni perkara yang menakjubkan.
Seolah-olahnya kalau kita tengok TV tu, kita dibawa kamera tu duduk dekat angle tengok Firaun dengan Musa itu berdialog. Sampai tahap Firaun ditenggelamkan dalam lautan, lalu ditimbulkan dan dia mengaku, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Aku beriman dengan dia. Allah seolah-olahnya bawa kita melihat babak-babak tersebut tanpa ada satu pun yang terkecuali. Di situ sebenarnya nak tunjukkan semua benda ni baginda Nabi tak boleh cerita, tak tahu, melainkan ia adalah mukjizat. Melainkan ia adalah nubuwah. Okey? Sebab dari sudut logik, kalau kita duk buat pengiraan lah zaman Quraisy ketika itu, Nabi SAW dengan zaman Nabi Musa AS, dia mencecah hampir 2000 tahun beza dia. Saya buat pengiraan lah secara rambangnya, sekitar dalam 1963 tahun. Itu perbezaan zaman Musa dengan zaman baginda Nabi SAW. Satu tempoh yang panjang. Kita dengan baginda Nabi SAW pun sekitar beza kita dalam 1400 tahun lebih. Dah masuk 1400, mungkin tambah lagi 40 tahun, 53 tahun lagi. Mungkin dalam 1500 tahun lah, kita ambil anggaran lah 1500 tahun. Itu beza kita dengan baginda Nabi SAW. Okey? Apatah lagi Nabi SAW dengan Nabi Musa adalah hampir 2000 tahun. Okey? Itu jarak mereka. Tapi Nabi boleh bawa cerita itu dengan detail. Tidak lain, ini adalah mukjizat. Dia samalah dengan cerita tentang Nabi Yusuf AS. Kita bincang dulu surah Yusuf. Allah turunkan surah Yusuf ni satu surah sekaligus. Dia bukan turun secara berperingkat. Sekaligus. Surah Nabi Yusuf AS ni Allah turun sekaligus. Dan penurunan itu pada tahun ke-10 kenabian. Pada waktu Nabi mengalami Amul Huzun, tahun kesedihan. Kematian pakciknya, kematian Khadijah. Allah turunkan. Kenapa Allah turunkan surah itu? Selain menjadi pengubat hati Nabi, itu menunjukkan mukjizat. Kerana apa? Sebab kisah Yusuf tak popular dalam kalangan Bani Israel. Orang Bani Israel tak cerita. Kita tengok dalam kitab yang ada hari ini, yang dipegang oleh agama lain, tidak ada pun bercerita berkaitan tentang Yusuf AS secara detail. Tapi Nabi cerita detail satu surah. Daripada Yusuf kecil, sampailah dia jadi penguasa di Mesir. Dan surah itu diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi bergaul dengan orang-orang Yahudi. Tapi Nabi dah bercerita tentang seorang Nabi yang diangkat daripada kalangan Bani Israel. Itu mukjizat sebenarnya. Nak tunjukkan ini kebenaran. Bukan ayat ini diturunkan setelah Nabi bergaul dengan orang Yahudi. Kalau dah bergaul dengan orang Yahudi, baru turun ayat, orang boleh blame lah. Orang boleh claim, oh ni Nabi ni tiru ni. Tak. Tapi diturunkan sebelum Nabi bergaul dan duduk bersama, hidup bersama dengan orang Yahudi di Madinah. Ini adalah tanda-tanda mukjizat. Jadi ayat 44 ini adalah Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita. Kisah ni bukan kisah yang direka. Ini adalah tanda mukjizat. Bayangkan. Okey. Okey, betul? Okey. Betul, betul. Injil. Okey. 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 Alright. Okey, nanti perbincangan ni kita akan jumpa. Cuma saya tak detailkan sebab ni bukan bidang kepakaran saya. Tapi kalau kita tengok daripada pandangan yang disebut dalam Nas dan disebut oleh ulama tafsir, Taurah dan juga Injil ni adalah satu kitab. Dia bukan satu kitab yang samalah sebab perbezaan bahasa. Cumanya Injil adalah menyempurnakan kitab Taurat. Injil ni dia menyempurnakan kitab Taurat. Ada perkara yang diharamkan pada zaman Nabi Musa, mula dihalalkan pada zaman Nabi Isa. Sebab beza tu. Di antara zaman Nabi Musa dengan Nabi Isa ni, dia cecah hampir 1500 tahun. Jadi, berlainan. Cuma dia menyempurnakan. Injil Allah turunkan, menyempurnakan kitab Taurat. Sebab itu dia ada Old Testament dan juga New Testament. Okay, dia menyempurnakan. Dan kalau kita tengok nanti, depan ni kita jumpa ayat tu,
Yang mana dua kitab yang paling besar ni adalah kitab Quran dan juga kitab Taurat. Injil menyempurnakan saja. Okey. Baik. Baik, sekarang ni ayat 44 ini adalah satu bahasa yang mudah Allah Taala nak tunjukkan kepada kita, sebab kita ingat surah Al-Qasas, ayat awal dulu kita bincang. Semua cerita dalam surah ini adalah untuk orang yang beriman. Soal keimanan. Kalau kamu guna logik akal, kamu tak akan percayalah. Awak akan kata ini kebetulan. Ada. Cumanya, depan ni kita akan jumpa ayat lepas ni. Yang mana Allah datangkan bukti, mereka tak sekadar kata saya beriman dengan agama yang asal. Contohlah, saya beriman dengan kitab Taurat yang sebenar. Tapi saya tak beriman dengan Muhammad. Tak boleh. Sebab ayat lepas ni Allah cerita. Kalau tak ada Muhammad zaman tu, beriman dengan apa yang diturunkan, maka dikira sebagai beriman. Tapi bila datangnya Nabi, wajib dia beriman. Selepas ini, kita akan tengok Allah cerita berkaitan tentang Nasrani, iaitu golongan yang meneruskan agama Bani Israel ni, cuma ada ajaran syariat yang baru. Mereka beriman kepada baginda Nabi SAW. Kita akan jumpa lepas ni lah. Allah Ta'ala iktiraf, bahkan Allah beri dia 2 pahala lebih besar. Baik. Kafir, dia tetap kafir. Dia tetap kafir. Ya, zimmi, betul. Dia dikira kafir, dia tak dikira sebagai beriman. Sebab syariat itu telah terbatal. Yes. Betul. Ya, betul. Okey. Baik, jadi pada ayat 44 ini, perbincangan yang kita sebut dah tadi, ini semuanya untuk orang yang beriman. Dia bukan lagi kebetulan, tapi dilihat dengan keimanan. Yalah, soal macam mana ibu Musa nak hanyutkan anak dia, kemudian anak tu sampai ke istana. Babak-babak yang terlalu detail, babak-babak secara privasi, tapi diceritakan dengan detail oleh Allah Ta'ala melalui dialog-dialog yang hebat ni. Itu adalah sebagai bukti ini adalah mukjizat. Ini bukan sebarang-sebarang. Saya duduk di sini, kita tak tahu apa yang ada dalam bilik. Sebab kita tak berada di situ. Itu pun kita tak boleh nak bawa satu dalam perbicaraan. Oh, saya tahu apa ucapan dia. Tak boleh. Kita tak tahu. Melainkan semuanya terpandu dengan wahyu. Okey, kita tengok ayat 45. Allah datangkan lagi satu ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinna ansha'na qurunan fatatawala 'alaihimul umur." Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat 45. Lalu kata Allah Taala, akan tetapi kami telah mengadakan beberapa generasi yang telah berlalu di atas mereka dengan tempoh umur yang panjang. Ini kita bincang tadi itulah. Beza umur antara Musa dengan baginda Nabi SAW hampir mencecah 2000 tahun. Ini bukan tempoh yang pendek lah. Kamu guna akal kamu pun kamu tak boleh bayang. Tapi macam mana baginda Nabi boleh cerita dengan detail. Bahkan kitab Taurat pun tak ada cerita tentang Musa sedetail itu. Sebab itu penurunan pada zaman Nabi Musa kan. Semua cerita benda yang lepas. Sebelum zaman Nabi Musa. Tapi bila Nabi cerita detail tentang Musa. Bahkan diakui oleh orang-orang Yahudi. Sebab mereka terima cerita Musa ni daripada bapa-bapa mereka melalui generasi ke generasi. Musa dahulu belah lautan. Musa dahulu ada mukjizat sekian-sekian. Macam-macam diceritakan. Semua itu babaknya diceritakan di dalam Al-Quran. Wa ma kunta, dan Muhammad juga tidak berada sawiyan. Sawiyan ini artinya dia menetap, dia tinggal di mana? Fi ahli Madian. Di tengah-tengah bandar Madian. Nabi pun tak duduk dekat Madian. Bercerita kepada orang Madian ataupun orang Madian cerita pada Nabi. Nabi tak berada. Tapi Nabi bawa babak cerita tentang kota Madian di zaman Nabi Musa. Okey. Tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin, kata Allah. Iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana Muhammad tidak duduk dengan kaum Madian dan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, tetapi kami telah mengutuskan para rasul kepada mereka. Wa ma kunta bijanibit tur, dan Nabi Muhammad juga tidak berada di bukit Tur.
idh nadaina, ketika mana kami menyeru Nabi Musa alaihissalam. Okay, sebab Nabi Musa ketika itu, Musa, isterinya dan anaknya, 2 orang kan, naik ke bukit tu. Nabi ada tak? Nabi tak ada. Tapi Nabi dapat babak tu, cerita secara detail, cerita tu kepada kita. Itu menunjukkan ni adalah mukjizat. Walakin rahmah min rabbika. Akan tetapi semua yang Allah timbulkan soalan ni, semuanya ini adalah rahmah daripada Tuhan kamu. Okey. Tuan-tuan perhatikan perkataan rahmah di situ. Rahmah dekat sini adalah bererti wahyu ataupun mukjizat kepada baginda Nabi SAW. Rahmah di situ artinya untuk Nabi inilah wahyu. Semua ni Nabi tak mampu ceritakan. Nabi tak tahu. Melainkan ia adalah wahyu. Dan rahmah ini adalah kepada kita semua. Untuk jadikan sebagai teladan. Okay, jadi rahmah di kat situ. Pada Nabi dia menjadi wahyu. Dan pada kita dia menjadi rahmah. Melimpah kasih sayang Allah. Sebab Allah Ta'ala nak luruskan balik sudut pandang kita kepada keimanan. Dan rahmah ni, kenapa Allah gunakan perkataan rahmah, merujuk pada wahyu dan kepada rahmah kepada kita? Sebab kepada Nabi, wahyu ini pun adalah rahmah. Sebab apa? Sebab di zaman Nabi SAW, Nabi mengalami ancaman demi ancaman, ujian demi ujian. Siapa teladan yang memberi petunjuk pada Nabi? Nabi tak ada bapa, Nabi tak ada abang, Nabi tidak ada datuk yang memberikan pengajaran. Tetapi melalui kisah-kisah inilah menjadi rahmah pada Nabi. Nabi dapat satu teladan, petunjuk, ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut perkataan rahmah. Okey? Jadi semua ini Allah sebut dia adalah rahmah daripada Tuhan kamu. Litunzira qauma, untuk menjadi peringatan kepada kaum. Kaum siapa ni? Kaum Quraisy. Menjadi peringatan kepada kaum Quraisy. Ma atahum min nadhirin min qablik. Yang mana sebelum Quraisy ini tidak didatangi mana-mana pemberi peringatan. Allah tak utuskan adanya Rasul daripada kalangan mereka. Umat-umat sebelum ni, daripada satu generasi ke satu generasi, ada je Nabi. Ada je Rasul yang Allah utuskan. Tapi pada Quraisy tidak ada. Dia terpisah jauh. Tempohnya jauh. Walaupun beza antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu 600 tahun lebih bezanya, tetap Nabi Isa tu bukan daripada bangsa Quraisy kan? Dia datang daripada Bani Israel. Dia penutup kepada Bani Israel. Jadi sebab itu Allah sebut. Allah datangkan ini semuanya adalah sebagai peringatan. Saya ulangi sekali. Peringatan, kenapa Allah sebut peringatan? Sebab semua kita maklum benda ni. Secara fitrah kita beriman. Kita tahu tentang ketuhanan. Jadi datangnya Rasul ni adalah untuk memberikan ingatan tentang apa yang telah kita saksikan di hadapan Allah di alam roh dahulu. Okey? La'allahum yatadhakkarun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang ingat, orang yang mereka yang ingatlah kepada ingatan-ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian Allah Taala sebut lagi, walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok ayat yang bawah tu, ayat 47, Allah Taala sebutkan, dan agar mereka nanti kalau ditimpa musibah ke atas mereka, fayaqulu, mereka akan mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta ilaina rasula. Kalaulah kamu menghantar kepada kami, mengutuskan kepada kami seorang rasul. Maksudnya tidak ada penafian lepas ni. Kalau dihantar musibah, tidak ada orang yang boleh argue. Kami ni tak dapat petunjuk. Kami ni tidak ada rasul, kami ni tak ada ni. Tidak ada lagi. Kita kata keuzuran macam tu. Jadi Allah Ta'ala rakam dah. Supaya kalau datangnya musibah pada mereka, tidak ada lagi alasan-alasan ini. Seolah-olahnya mereka kata, kalau kamu hantar kepada kami seorang rasul, fanattabi'a ayatika. Nescaya kami akan ikut ayat-ayat engkau, wahai Allah. Wa nakuna minal mu'minin. Dan mudah-mudahan kami menjadi orang mukmin. Jadi, setiap Rasul ni dihantar, maka dia bertugas sebagai petunjuk. Membawa ilmu, pengetahuan kepada kita semua. Dan tidak akan timbul isu, persoalan-persoalan, saya ni kena musibah ni sebab saya tak tahulah. Tidak ada dah alasan-alasan seperti itu. Okey, baik. Saya ringkaskan huraian dalam ayat-ayat ini, sebab saya nak bawa kepada tuan-tuan satu kesimpulan daripada ayat 44 ke ayat 47 ini,
Allah Ta'ala bercerita tentang nikmat mukjizat. Tuan-tuan kena bayangkan hikmah Allah turunkan Nabi ni di tengah-tengah bangsa Arab. Sebab bangsa Arab ketika itu adalah bangsa yang dilekehkan. Kalau kita tengok pada sejarah dunia, Arab ketika itu, ketika lahirnya baginda Nabi SAW, mereka duduk di antara dua kerajaan terbesar di dunia. Apa dia? Ada dua kerajaan yang berada di Timur Tengah. Pertama, kerajaan Byzantine yang dipelopori oleh kerajaan Rom Timur. Satu lagi iaitu kerajaan Sassanid. Kerajaan Sassanid kerajaan apa tuan-tuan? Kerajaan Sassanid. Ini adalah kerajaan Parsi. Dua kerajaan ini yang paling besar. Dan mereka tak melihat orang Arab sebagai ancaman. Bagi mereka ni, orang Arab ni macam binatang liar. Ni tuan-tuan boleh baca dalam sejarah. Bagi dia hanya sebagai gangguan-gangguan kecil saja. Mereka hanya nak hidup dan ada gangguan-gangguan. Macam kita lah. Kita buatlah macam-macam. Ada haiwan berbisa tak? Ada. Tapi kita tak nampak dia sebagai ancaman besar lah. Kita boleh hancur dan lupuskan dia bila-bila masa. Macam tidak ada satu manfaat dan juga tidak ada satu benda yang memberi kesan mudarat besar kepada dua kerajaan besar ni. Okey? Sehinggalah baginda Nabi SAW, Allah Ta'ala utuskan di tengah-tengah ni. Kerana apa? Sebab nak bagi tahu inilah Rasul yang datang yang mampu membina tamadun yang besar. Kalau Nabi SAW diutuskan di antara dua kerajaan besar ni, orang akan nampak apa? Alah bolehlah dia berjaya, dia duduk dekat negara dah maju dah. Contohlah. Jadi disengajakan, diutuskan kepada bangsa yang tak dipandang. Sehingga bangsa ni jadi bangsa yang maju dan bertamadun. Supaya apa? Menjadi pengajaran kepada umat manusia. Ini agama yang betul-betul datang petunjuk. Inilah agama yang betul-betul mendatangkan hidayah. Okey? Berjaya bina orang daripada kosong, akhirnya jadi sukses. Okey, itu yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada baginda Nabi SAW. Apatah lagi, Allah sendiri menyebut baginda Nabi sebagai ummiyi. Kita selalu dengar ayat ni. Baginda Nabi SAW sebagai ummiyi, iaitu orang yang buta huruf. Nak cerita ni kosong ni. Datang petunjuk sebagai ummi. Okey. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Nabi sebagai ummi? Okey, kenapa Allah Taala menyebut Nabi ni sebagai ummi? Baik, sengaja Allah Taala menyebut baginda Nabi sebagai ummi ada beberapa sebab. Okey. Pertama, cuba tuan-tuan buka surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah terus pergi kepada ayat yang kedua. Surah 62 ayat yang kedua. Okay, surah 62 ayat yang kedua. Okey, tuan-tuan perhatikan tuan-tuan, iaitu Allah Ta'ala menyebutkan huwallazi. Surah Jumu'ah surah 62 ayat kedua. Allah Ta'ala menyebutkan huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula minhum. Ialah Allah yang mengutuskan satu golongan ummi. Yang ini Allah Ta'ala bukan sekadar sebut Nabi ummi, tapi Allah nak bagi tahu Nabi diutuskan pada golongan kaum yang ummi. Golongan yang buta huruf ni. Maka datanglah seorang Rasul minhum, daripada kalangan mereka yang buta huruf. Yatlu alaihim ayatih, yang membaca ayat-ayat kami. Wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dan juga yang menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sekalipun mereka sebelum itu berada di dalam kesesatan. Nak bagi tahu ni adalah satu kaum bangsa yang diremehkan. Tak pandang, tak ada ancaman pun. Bagi mereka ni haiwan-haiwan liar, binatang liar je manusia Arab ni masa tu. Sebab tak ada apa-apa kesan pada mereka. Okey? Macam hari inilah kalau kita tengok ada setengah-setengah negara dia melihat ada satu benua ataupun satu negara ini tak wujud sebenarnya. Tak patut wujud dan tak patut hidup. Tak payah sebutlah. Kan? Tak payah sebutlah kan tuan-tuan. Dia bagi mereka tak patut hidup pun. Sebab tak ada manfaat. Macam itulah mereka melihat pada bangsa Arab ketika itu. Jadi Allah Ta'ala sebut ayat ni. Kita tengok dalil yang kedua pula.
Tuan-tuan buka surah Al-A'raf ayat 157. Nanti saya akan detailkan kepada tuan-tuan. Surah Al-A'raf ayat 157. Pada ayat ini, Allah detailkan pula Nabi adalah ummi. Okay. Saya tanya pada tuan-tuan lah sejujurnya, aib tak kalau Allah kata Nabi kita buta huruf? Buta huruf. Aib tak? Okey, dari sudut contohlah, dari sudut kalau kita ni bukan muslim lah, non muslim. Allah Taala sebut, Rasul kamu ni ummi, buta huruf. Kita rasa aib kan? Aib kan? Tapi kenapa Allah sebut? Di sini kita tengok pada penafsiran. Betapa ayat ni dia besar sebenarnya. Ayat ni menunjukkan satu kemuliaan pada Nabi. Macam mana ulama hurai dia jadi kemuliaan, itu kita bincang. Okey. Baik, tengok ayat kedua ni Allah kata apa? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyil ummi. Mereka yang mengikuti rasul, dan rasul itu adalah nabi yang ummi. Ummi yang buta huruf. Nabi yang buta huruf. Okey? Alladzi yajidun, saya pun tak nampak ayat ni. Ya, okey. Alladzi yajidunatun maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang mana Allah Ta'ala kata apa? Yang mana mereka dapati telah tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil, yang memerintahkan mereka kepada perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka perkara yang baik dan mengharamkan kepada mereka perkara yang kotor. Ayat ni pula Allah sebut, tadi Allah bagi tahu Nabi diutuskan pada kelompok bangsa yang ummi. Sekarang ayat ini Allah cerita Nabi sendiri pun adalah ummi. Dari satu sudut tuan-tuan saya tak nafikan. Kita baca dan kita kosongkan fikiran kita, kita akan nampak ayat ni seolah-olah macam satu perkara yang Rasulullah ni buta huruf lah. Dia ada satu sisi yang negatif kita akan lihat. Kenapa saya perlu ikut Rasul yang buta huruf? Okey? Itu ayat dalil yang kedua. Tak apa, nanti saya akan hurai ke depan ni tuan-tuan. Okey, kita tengok dalil yang ketiga. Allah detailkan lagi. Ayat ketiga. Tuan-tuan tengok pada surah Al-Ankabut ayat 48. Surah Al-Ankabut surah apa puan? Surah 29. Surah Al-Ankabut, betul tak? Surah 29, terus pergi pada ayat 48. Okay. Allah Ta'ala menyebutkan, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ. Dan Muhammad itu tidak pernah tahu membaca satu kitab pun sebelum penurunan Al-Quran. Tak boleh baca pun. Okay. Ini Allah Ta'ala sebut. Ummi Nabi ni macam mana? Nabi ni tak tahu baca apa-apa pun. Min kitabi. Apa-apa kitab dia turun sebelum Nabi tu, Nabi tak tahu baca. Wala takhuttuhu biyaminik. Dan juga baginda Nabi SAW tidak pula tahu menulis dengan tangan kanannya. Tangan kanan pun tak tulis. Maksudnya apa? Baginda Nabi SAW ni tak mampu membaca dan tak mampu menulis. Idza lartabal mubtilun, kata Allah Ta'ala. Tentulah ia adalah alasan bagi orang kafir yang menentangmu akan merasa ragu-ragu dengan kebenaranmu. Okay. Ini adalah salah satu dalil daripada yang kita bincang-bincang tadi tu, menunjukkan tentang baginda Nabi SAW betul-betul ummi. Dia tak tahu baca dan dia tak tahu menulis. Ini bukan sekadar andaian saja. Ini Allah Ta'ala sendiri sebut. Nabi tak boleh baca dan Nabi tak boleh tulis. Baik, kita tengok pandangan para ulama. Macam mana para ulama melihat ayat-ayat ini sebagai satu kemuliaan. Mungkin kita tengok, ini negatif ni. Tapi ini ada kemuliaan. Kita ambil satu pandangan daripada Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama tafsir daripada Mesir. Dia mengatakan Allah menggunakan perkataan buta huruf dengan perkataan ummi. Ummi ni kalau tuan-tuan dengar, ibu-ibu ayah dengar, apa yang terlintas di fikiran kita perkataan ummi ni? Emak kan? Emak, betul. Itulah emak. Ummi tu ambil daripada perkataan ibu. Kenapa? Disebut perkataan buta huruf ni dengan perkataan ibu sebab nak tunjukkan seolah-olahnya si fulan ni
dia ni kosong seperti mana dia baru dilahirkan. Maksudnya kita baru lahir tak ada orang pandai baca, tak ada orang pandai tulis. Dan itu sebenarnya satu perkataan yang mulia sebenarnya, bukan perkataan yang buruk. Kalau kita hari ini bahasa kita buta huruf, itu satu kecelaan lah. Buta kan, perkataan buta tu negatif dah. Jadi perkataan ummi adalah menunjukkan si fulan ni, sesiapa sahaja adalah orang yang seperti mana dia dilahirkan. Dia tak tahu baca dan dia tidak tahu menulis. Jadi itu disebutkan oleh Sya'rawi. Ia perkataan yang baik. Dan kenapa Allah Ta'ala sebut perkataan tu? Sebab Allah nak bagi tahu yang mana Nabi ni dia bersih daripada mana-mana pengetahuan makhluk. Cuba tuan-tuan bayangkan, Arab dia berada di tengah-tengah dua kerajaan besar. Antara Rom dan juga Parsi, Byzantine dan juga Sassanid. Dua kerajaan ini bertembung. Anasir dia mesti akan merebak. Dari sudut pengetahuan, dari sudut cerita rakyat, dari sudut apa sahajalah, teknologi ke perkembangan, mesti terkesan kepada kita duduk di tengah-tengah kawasan yang di pinggiran dua kerajaan besar. Kita akan dapat sikit-sikit kan, unsur-unsur tu dapat, pengaruh-pengaruh tu dapat. Tapi Allah jamin Nabi ni langsung tidak terpengaruh. Itulah perkataan ummi. Dia bukan sekadar nak kata ummi ni buta huruf, ummi ni adalah tak tahu menulis, tapi ummi ni nak bagi tahu dia bersih seperti mana baru dilahirkan daripada mana-mana pengaruh manusia. Daripada mana-mana pengaruh ajaran kerajaan-kerajaan besar ketika itu. Melainkan Nabi SAW langsung tak terpengaruh dengan mana-mana unsur, melainkan adalah terpengaruh ataupun diajar, dididik melalui wahyu sahaja. Ini pandangan para ulama. Nak tunjukkan perkataan ni, kenapa Allah sebut Nabi sebagai ummi. Dia bukan perkataan yang negatif tuan-tuan. Tapi untuk menunjukkan inilah satu kemuliaan. Nabi tak terpengaruh dengan apa-apa unsur. Melainkan adalah dipandu dengan wahyu. Maksudnya apa? Kalau kita menulis, hayalah lahir daripada bangsa Melayu. Saya paling tidak terpengaruh dengan bahasa Melayu, budaya Melayu, cara cakap orang Melayu, cara fikir orang Melayu. Saya menulis pun dengan cara menulis orang Melayu. Kita pergi sekolah pun kita boleh tahu. Kalau si fulan ni belajar di universiti yang ini dan belajar di universiti ini, kita tahu dah di mana dia punya pengetahuan dia. Oh, belajar daripada universiti ni, saya tahu dah level dia apa. Dia belajar kat universiti ni, saya tahu dah level dia apa. Macam tu. Jadi bila Allah kata Nabi sebagai ummi, itu adalah untuk mengangkat darjat. Nabi bersih daripada unsur-unsur tersebut. Okay? Nabi bersih daripada unsur-unsur tersebut. Melainkan Nabi itu terpandu dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Baik, kejap ya tuan-tuan. Okay, baik. Kemudian tuan-tuan, okey, bila disebutkan seperti itu, maka kita tahulah yang mana baginda Nabi SAW itu adalah seorang Rasul yang sebenarnya. Ini ilmu yang turun daripada Allah dan terbukti keberhasilan dia. Daripada satu tempat, satu bangsa, satu golongan yang paling dihina, akhirnya menjadi golongan yang paling mulia. Dia merentas benua, merentas negara dan dia membina ketamadunan ilmu yang manusia tak capai masa zaman tu. Ini nak tunjuk, ini betul-betul agama. Ini betul-betul cara hidup. Dan ini betul-betul ilmu yang sebenarnya. Betul kan tuan-tuan? Kita nampak kat situ. Adanya satu kemuliaan. Dia bukan satu ilmu yang datang dianuti tapi tak ada apa-apa. Tidak. Tapi ini agama yang datang di tengah-tengah tempat yang orang lain dalam keadaan tak tahu apa-apa. Tapi dia berjaya membuktikan dan berjaya diiktiraf oleh orang yang lain luar daripada bangsa Arab melihat ini adalah satu agama yang luar biasa. Okey, yang itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak buktikan kepada kita semua. Okey, jadi pandangan ni tuan-tuan saya rasa lebih kuat untuk kita lihat baginda Nabi SAW taklah kita sebut sebagai buta huruf dari sudut yang negatif. Saya tahu kalau kita dari sudut Muslim kita akan sebut buta huruf ni menunjukkan baginda Nabi SAW adalah dia, kalau orang tuduh Nabi mengarang Quran, Nabi tak karang Quran lah sebab dia tak pandai menulis. Macam tu kan, kita selalu hurai macam tu. Tapi kalau tengok daripada pandangan ulama tafsir, ayat ini dia lebih menunjukkan sisi besarnya dan mulianya apa yang Allah takdirkan kepada baginda Nabi SAW. Okey? Baik, jadi bila Nabi yang dalam keadaan macam tu, lahir daripada bangsa macam tu, tiba-tiba mula bercerita tentang satu bangsa besar, Bani Israel.
bangsa yang lebih awal. Dan cerita bangsa tu secara detail berkaitan dengan Nabi Musa AS. Jadi kita boleh faham lah tuan-tuan, bagi orang yang betul-betul berfikir di zaman Nabi, ini bukan satu kenyataan yang sembrono. Ini bukan satu cerita yang direka-reka. Ini semuanya adalah kebenaran dan mukjizat daripada Tuhan. Yang itu yang Allah Ta'ala nak highlightkan kepada kita, kenapa ada ayat daripada 44 sampai ayat 47. Okay? Jadi bila datang Nabi, Allah dah sebut dah, tidak ada lagi alasan kalau timpa musibah, kami tak tahu pun, tak ada dah. Okay? Melainkan semuanya ini adalah kebenaran. Okey, kita pergi terus pada ayat 48. Okey, ayat 48 surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 48. Okey, terima kasih di Zoom meeting ni. Saya minta orang terlepas pandang lah komentar kat sini. Minta maaf Okey, baik. Kita tengok ayat 48. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan falamma ja'ahumul haqqu min indina. Maka ketika mana datang kepada mereka kebenaran Al-Quran daripada sisi kami. Ni Allah nak cerita pasal Nabi dah. Okay? Bila datangnya Al-Quran kebenaran, Al-Haq dekat situ adalah Al-Quran daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu, maka mereka berkata, siapa yang mereka di dekat sini adalah orang Quraisy. Dia kata apa? Laula utiya mithla ma utiya Musa. Mengapa tak diberikan kepada Muhammad itu adalah seperti mana yang diberikan kepada Musa dahulu. Okey. Tuan-tuan perhatikan dekat sini tuan-tuan. Orang Quraisy punyalah dia tak suka Nabi buat ajaran dakwah ni, dia tak sebut pun nama Nabi. Dia hanya sebut laula utiya mithla ma utiya Musa. Dia macam kita lah. Kalau tak suka tu, jangan kata nak tengok, sebut nama pun tak ingin. Itu kita kan. Macam tu lah. Dia orang nak cakap pada Nabi, dia tak sebut pun. Kau tak beri pun pada Muhammad, utiya Muhammad, tak sebut pun. Dia kata, kenapa kau tak beri kat dia tu macam kau beri kat pada Musa? Okay. Sebenarnya, ucapan Quraisy ini adalah ucapan yang diajarkan oleh orang Yahudi kepada Quraisy supaya berhujah kepada Muhammad. Ini ucapan ya. Jadi orang-orang Yahudi di Yathrib ajar pada orang Quraisy supaya cakap dengan Muhammad, kenapa Muhammad tu tak dapat mujizat macam Nabi Musa dulu. Yang itulah antara peristiwa yang berlaku tuan-tuan adalah peristiwa pembelahan bulan. Nabi naik di atas Jabal Abi Qubais, lalu ditanya oleh orang Quraisy, kalau betul kamu Muhammad, belahlah bulan tu. Sebab Nabi Musa dulu boleh belah lautan. Kamu belah bulan. Kita tak dekat dengan laut kan? Kita nampak bulan, belahlah bulan. Dan diperlihat pun mereka tak nak beriman. Okay, nak datangkan macam itulah. Tapi Allah jawab apa? Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, awalam yakfuru. Allah Taala sini sebut, bukankah mereka juga kufur bima utiya Musa min qabl? Apa yang telah diberikan kepada Musa sebelum itu. Jangan katalah kalau diberikan mukjizat Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, kamu beriman. Mereka yang berada di zaman Nabi Musa pun diperlihatkan mukjizat pun tak nak beriman. Sama je. Jangan compare lah. Kenapa mukjizat ni tak diberikan kepada si fulan ni? Kenapa dia tak dapat macam ni macam Nabi terdahulu? Tak payah hujah itulah. Kamu dapat ke, sama ke tak sama, kamu tetap takkan beriman. Okay, ini bukan soal jenis mukjizat. Ini soal kamu bersedia menerima kebenaran ataupun tak menerima kebenaran. Okay? Yang itu Allah nak sebutlah. Lalu kata mereka, qalu. Mereka pun berkata, sihrana tadhahara. Lalu mereka kata, mereka berdua itu adalah sihir yang saling bantu-membantu. Okay. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita bincang ayat ni, sihrani tadhahara ni, ayat yang diucapkan oleh orang Quraisy yang Allah sebut laula utiya mithla ma utiya Musa, ayat ni bukan mereka nak beriman tapi ini adalah ayat penghinaan, cercaan dan bangkangan mereka kepada dakwah Nabi. Okay, saja je tuan-tuan, saja je. Okey. Contohlah saya minta maaf saya sebut ni kalau dalam isu politik lah. Ada si fulan ni naik daripada parti yang lain, si fulan ni yang parti lama kalah. Orang yang tak suka ni datanglah apa saja pun. Dia tak buat pun macam orang dulu buat.
Sama je kan. Dia memang tak nak. Dia tak nak. Saja je datang. Dia tak nak tengok kebaikan, dia tak nak tengok kebenaran. Yang dia nak adalah sebagai satu penghinaan. Si fulan tu dulu buat macam ni, awak tak buat macam tu. Ni memang sengaja lah. Memang sengaja. Saja je dia nak cari salah kesilapan. Okay? Jadi sebab itu, para ulama tafsir menyebutkan, antaranya Ibnu Katsir kata, ini adalah satu ayat yang diucap oleh orang Quraisy kepada Nabi sebagai satu penghinaan, cercaan. Sebab mukjizat kamu tak sama macam Musa AS. Tapi kalau kita nak hujah, sebenarnya di situlah konteks berbeza. Konteks tak sama. Zaman Firaun ketika itu orang hebat dalam hal-hal berkaitan dengan sihir. Tapi di zaman baginda Nabi SAW, mereka hebat dari sudut syair. Jadi, mukjizat ataupun hujah daripada Allah ni datang adalah untuk melemahkan hujah-hujah mereka. Itu mengikut kepada konteks zaman tu. Tuan-tuan perhatikan perkataan sihrani tazahara. Perkataan sihrani tazahara, iaitu dua-dua sihir yang saling bantu-membantu, ini adalah merujuk kepada pertama Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Kalau kami berikan mukjizat pada Muhammad pun sama juga, pada Musa pun seperti pada Muhammad seperti mana pada Musa, sama saja, mereka tak nak beriman. Sebab mereka akan kata apa? Dua-dua ni adalah sihir. Siapa dua-dua ni? Huraian pertama kata adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka tak nak beriman juga. Tafsiran yang kedua, sihrani tazahara adalah merujuk kepada Al-Quran dan juga At-Taurah. Yang ini yang saya sebutkan tadi tu. Yang mana dua-dua kitab ini adalah kitab yang utama. Yang duduk di ranking pertama menurut Ibnu Katsir adalah Al-Quran. Kitab yang paling sempurna dan paling terbaik. Dipenuhi dengan syariat-syariat hukum hakam yang kita ada sekarang ni. Manakala At-Taurah dia duduk di ranking yang kedua. Kenapa At-Taurah ni duduk di ranking kedua? Kerana menurut Ibnu Katsir, kerana dia tidak sempurna lalu disempurnakan melalui Injil. Sebab itu Bible ni disebut adanya Bible yang Old Testament dan juga New Testament. Yang Old itu merujuk kepada Torah ataupun Taurat, manakala yang New tu adalah merujuk kepada Injil. Sebab memang Injil adalah menyempurnakan apa yang tak sempurna di dalam kitab Taurah. Taurah tu duduk ranking yang kedua. Ini adalah menurut pandangan Ibnu Katsir rahimahullah. Lalu dikatakan waqalu inna bikullin kafirun. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka pun menyebutkan sesungguhnya kami tidak mempercayai kedua-duanya. Kalau ayat ini merujuk kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, maka ayat yang kata inna bikulli kafirun, kami tak beriman pada Musa dan pada Harun. Kalau sihrani tazahara itu merujuk pada Quran dan juga Taurah, maka perkataan inna bikullin kafirun adalah merujuk kepada kami kufur dan tak beriman kepada Taurah dan juga Al-Quran. Ini hujah yang Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan. Sebab Allah sebut ni, sebab dialah yang paling tahu apa yang ada di dalam isi hati seorang manusia. Jadi Allah Ta'ala sebut, memang mereka tak nak beriman. Baik, sekejap saya tengok pada huraian yang lain. Kenapa Ibnu Katsir mendatangkan hujah perkataan sihrani tazahara adalah merujuk kepada Al-Quran dan juga merujuk kepada At-Taurah? Sebab dia membawakan ada satu dalil, iaitu melalui ayat yang berikutnya, ayat 49 tu. Dekat bawah tu Allah sebut qul fa'tu bi kitabin min indillah. Itu dalil yang pertama, tuan-tuan. Itu dalil yang pertama. Kenapa merujuk pada Quran dan juga Taurah? Sebab ayat lepas tu bercerita tentang datangkan bukti kitab yang lebih baik daripada Quran ni. Jadi sebab itu mereka menafsirkan macam tu. Dan ini yang dipegang oleh Abdullah bin Abbas. Pandangan yang kedua pula, iaitu mereka mengambil iaitu daripada dalil surah Al-An'am ayat 91-92. Tuan-tuan boleh buka. Surah Al-An'am ayat 91, ayat 92. Surah yang ke-6, ayat 91. Maksudnya ada dua dalil. Maksudnya, Ibnu Katsir, dia tak
Ayat 91. Al-An'am surah ke-6. Surah ke-6 ayat 91. Okay. Jadinya saya nak bawa kepada tuan-tuan tadi huraian Ibnu Katsir kenapa dia kata sihrani tadhahara itu merujuk pada Quran dan juga Taurat. Sebab pertama hujah dia sebab ayat lepas surah Al-Qasas tadi tu kan dia bercerita tentang kul fa'tu bi kitabin kan, kamu datangkan kepada aku satu kitab, di huraian pada tu. Yang kedua dia ambil daripada dalil ini ayat 91. Cik Syikin tak keluar Cik Syikin. Okey. Okey, pada ayat 91 tu, saya punya internet ni ke? Okey, pada ayat 91 tu Allah Taala sebut Qul man anzalal kitab alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas. Sekejap saya terpotonglah ayat dia sekejap. Tu sekejap saya punya internet dia sangkut ni. Okey. Baik. Kita tengok ayat bawah tu, baris kedua terus dia sebut apa? Qul man anzalal kitab alladhi jaa bihi Musa nura wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma dharhum fil khawdihim yal'abun. Kata Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang yang bertanya kepada orang Yahudi itu, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia yang kamu jadikan di lembaran kertas? Oh ya, okey. Okey, terima kasih. Minta maaf. Okey, kemudian yang kamu jadikan di lembaran kertas sambil kamu perhatikan kepada orang ramai sebahagian kecil daripadanya dan kamu sembunyikan kebanyakannya. Sedang kamu pula diajarkan dengan pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalamnya yang tidak diketahui oleh kamu sebelum itu dan tidak juga oleh datuk nenek kamu. Katakanlah kepada mereka, iaitu Allah jualah yang menurunkannya, kemudian biarkanlah mereka leka bermain-main dalam kesesatannya. Okey. Kemudian Allah sambung lagi, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafizun. Okey, ini adalah dalil menunjukkan kepada keutamaan kitab Taurat selepas Al-Quran. Okey, ini dalil yang digunakan oleh Ibnu Katsir. Kenapa dia menafsirkan sihrani tadhahara tadi itu merujuk pada Quran dan juga Taurah. Bagi Ibnu Katsir, Quran berada di ranking pertama, ranking kedua adalah At-Taurah. Hujah dia, Taurah tu tak komplit sehingga perlu kepada Injil untuk komplitkan kitab At-Taurah. Kan dia beza. Quran ni turun pada Nabi, itulah tak berubah sedikit pun. Tak bertambah sedikit pun dan tak berkurangan sedikit pun. Tapi dia relevan sampailah ke hari kiamat. Tapi bila kitab Taurah, dia bertahan sampai 1000 tahun lebih. Tapi sampailah ke zaman Nabi Isa AS, adanya penurunan kitab yang baru untuk menghalalkan sebahagian yang diharamkan di dalam kitab At-Taurah. Okay? Sebab itu sampai hari ni kita tengok sekian agama, dia compile dua kitab ni. Dia ada Old Testament dan dia ada New Testament. Okay? Dan dua-dua dipanggil Bible kan? Jews Bible kan? Puan Syimah kan? Dia panggil Taurah tu Jews Bible dia panggil Jews Bible. Tapi Taurah tu dia panggil juga. Taurah tu dalam bahasa lain ke dalam bahasa dia? Bahasa Hebrew lah. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris dia tak panggil Taurah Panggil Taurah juga. Tapi dia lebih panggil Jews Bible lah. Old Testament lah. Dia panggil macam tu lah. Okay. Itu menunjukkan mereka sendiri tahu yang mana syariat tu tak komplit sehingga dia perlukan kepada Bible untuk komplitkan dia jadi satu kitab. Okey? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita sambung lagi, kita tengok pada ayat 49. Pada ayat 49, ni ayat bila mereka hina baginda Nabi SAW dengan ayat celaan, dengan ayat penghinaan,
Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi, Qul, jawab wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Maksudnya kita ni jangan dibiarkanlah untuk dizalimi. Ataupun dalam bahasa kasarnya, benarkan diri kita diperbodohkan kan. Sebab kalau kita tengok drama Melayu ni, yang baik tu mesti macam bodoh. Kan? Orang dah tindas pun, tak apalah saya sabar. Saya diam je, biarkan je. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Itu bukan baik. Saya minta maaf, itu lurus bendul. Okey, tak boleh. Sebab itu Islam ni tengok pada Nabi, dia ada siddiq, dia ada amanah, dia ada tabligh dan dia sempurna dengan fatanah. Dia ada kebijaksanaan. Jadinya kita tak izinkan orang membudak-budakkan kita. Okey, kita perlu pertahankan diri kita. Tak semestinya bila sebut sekian perkara ni, bila saya nak bersuara, itu nampakkan kita macam jahat, nak lawan. Bukan. Itu menunjukkan kita berada di pihak yang benar. Dan kita tak izinkan kebatilan itu ditegakkan. Jadi, Nabi diperintahkan oleh Allah, jawab wahai Muhammad. Fa'tu bi kitabin min indillah. Huwa ahda minhuma. Kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, sebut pada mereka, datangkan bi kitab. Datangkan satu kitab. Min indillah, iaitu daripada sisi Allah. Kenapa Nabi dia ajar sebut sisi Allah? Sebab Quraisy beriman dengan Hanifah, syariat Nabi Ibrahim. Mereka kenal Allah Ta'ala. Okay, jadi bukan perkataan yang baru Allah tu pada Quraisy, tidak. Orang Quraisy tahu siapa Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Dalil yang selalu kita sebutkan, yang mana orang Quraisy sendiri menyebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara syamsa wal qamar la yaqulun Allah. Kalau kamu tanya pada mereka, siapa yang jadikan langit bumi? Siapa yang menjalankan bulan dan matahari? La yaqulun Allah. Mesti dia akan sebut Allah. Maksudnya dia kenal Allah ini sebagai pencipta. Okey, dia kenal. Kita bincang dulu dalam kisah Nuh. Melalui surah Hud ada, dalam surah Nuh pun ada. Yang mana mereka sebenarnya tak sembah berhala tu. Berhala hanya bersifat perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala. Okay? Dia tak sembah berhala. Berhala hanya perantara kepada Allah Ta'ala. Jadi dia kenal Allah Ta'ala. Jadi Nabi cabar orang-orang Quraisy, kamu datangkan kepada aku satu kitab yang datang daripada sisi Allah. Huwa ahda. Lebih petunjuk. Kan perkataan ahda ni, dia menunjukkan keutamaan dia. Dia lebih memberikan petunjuk minhuma, daripada kedua-dua kitab ni. Ada tak satu kitab kamu datang kepada aku lebih baik, lebih rahmah, lebih memberi petunjuk daripada Quran dan juga Taurah? Datang kan? Kalau ada, Nabi kata apa? Attabi'hu. Ini cabaran kan tuan-tuan? Aku ikut kamu. Kalau orang Melayu dia tak cakap macam tu kan? Orang Melayu kata apa? Kalau betul lah kamu cakap ni, aku kerat jari lah. tak buat pun. Tapi dia berani cakap macam tu sebab dia tahu orang ni tak mampu lawan. Orang ni tak mampu untuk tunaikan apa yang dijanjikan. Itulah bahasanya. Jadi dekat situ Nabi kata, kalau betul ada satu kitab ataupun kamu lebih benar daripada dua kitab ni, okey, datangkan satu kitab daripada sisi Allah. Kalau betul lebih petunjuk, aku ikut. In kuntum sadiqin. Itu pun kalau kamu betul-betul orang yang benar. Kalau betul-betul. Kalau lah betul-betul orang yang benar. Tapi nescaya tak datang pun adanya hujah-hujah daripada mereka. Sebab itu Allah sambung ayat berikutnya. Fa in lam yastajibu laka. Allah Ta'ala sebut perkataan tu. Maka mereka tidak akan jawab ucapan kamu. Maksudnya hujah Nabi, tentangan Nabi. Tuan-tuan perhatikan perkataan lam dekat situ. Itu menunjukkan iaitu penafian selamanya. Mereka tak akan mampu. Mustahil mereka boleh datangkan. Mustahil. Okay? Allah gunakan perkataan lam dekat situ. Lam tu menunjukkan mustahil. Mereka tidak akan mampu. Okay? Untuk menjawab hujah-hujah penentangan daripada baginda Nabi SAW. Fa'lam. Lalu Allah ingatkan. Maka ketahuilah. Annama yattabi'una ahwa'ahum. Sesungguhnya mereka itu mengikut hawa nafsu saja. Mengikut hawa nafsu dekat sini adalah merujuk kepada apa? Mereka sebenarnya tak mampu datangkan hujah. Tapi mereka beriman hanya dengan rekaan-rekaan. Tanpa bukti kebenaran, tanpa bukti dengan hujah. Beriman sekadar beriman je. Dia tak tahu Tuhan berhala ni betul ke tidak.
syariat ni betul tidak tak. Dia hanya ikut saja. Okey, tanpa menggunakan akal yang diberikan oleh Allah Taala. Ini Allah Taala sebut tuan-tuan. Dan kita tengok ayat ni relevan lah tuan-tuan. Daripada zaman dahulu sampailah ke zaman hari ini. Saya minta maaf tuan-tuan sebut kalau kita tengok di zaman kita ni, boleh ke saya sebut? Takut pula Kita tengok sekarang ni mula, kalau di media sosial lah, kalau kita dari sudut terbuka ni kita tak nampak. Tapi di media sosial, ramai kalangan yang bukan Islam mula campur tangan soal hukum hakam Islam. Bila didatangkan hujan macam ni, dikatakan macam ni. Dia campur tangan, dia mula start campur tangan. Okay? Ni benda yang bahaya tuan-tuan. Kalau kita nak argue dia, lagi banyak lagi. Banyak benda lagi kita boleh argue. Tapi kita mengambil jalan perdamaian. Tapi tidak pada mereka. Okay. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Kalau nak cerita pasal agama dia, kita boleh buktikan lebih banyak. Sebab apa yang mereka ikut, semuanya tidak ada hujah. Tidak ada bukti. Tidak ada kebenaran. Banyak. Melainkan semuanya adalah atas ikutan-ikutan. Hanya nafsu sahaja. Tidak ada bukti pun. Berbeza dengan agama kita. Apa yang saya buat? Inilah sebab itu kita berdiri agama ni, ibadah kita dengan dalil. Saya buat, apa dalilnya? Ini dalil dia. Yang saya buat ni apa? Ini dalilnya. Ini bukti dia. Semuanya dibuktikan dengan apa yang diperintahkan. Okay? Kadang saya tengok pun kita rasa bimbang juga. Bukan bimbang apalah. Kita rasa, apa nak kata puan? Prof, kita nak kata apa? Ya, betul. Betul. Oh ya, saya tak tengoklah dia punya tu. Tapi saya tengok ada kan kalangan yang ni pun duk lawan kan. Saya rasa macam tak sepatutnya lah. Ni tak, kamu boleh beza mana yang perlu kamu boleh campur tangan dan apa yang kamu tak boleh campur tangan. Cuba agamanya diusik. Ni ada perayaan Kalau kan. Kenapa nak masuk campur tangan? Kenapa nak campur tangan kan? Okey. Kalau nak berhujah, okey, kita bila contohnya bila Dr. Zakir Naik bawa hujah, disuruh tutup mulut. Kan? Bila Dr. Zakir Naik, tak boleh, dia tak boleh didatangkan, dia tak boleh duduk sini. Buatlah macam-macam petition, dilarang dia datang, dilarang dia berhujah. Tak boleh pula sebab soalannya macam dia mengacau agama lain. Tapi bila mereka buat macam tu, okey pula. Kan? Kita boleh nampaklah kat situ ketidakseimbangan lah. Tapi kalau nak berhujah, okey, kita buat satu majlis, kita berhujah. Tak maulah kita balik batu, sorok tangan kan. Semua orang boleh buat kan. Okey, kemudian Allah Ta'ala sebut, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallah. Dan mereka itu sesat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk daripada Allah sedikit pun. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah itu tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Zalim dekat sini iaitu orang yang mensyirikkan Allah, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia zalim pada diri dia. Okey? Sebab tak melihat kepada kebenaran. Allah dah bagi dah komplit, sempurna panca indera kita. Okey? Diberikan akal untuk kita berfikir. Saya bawakan pada tuan-tuan pada perbincangan kita yang lalu. Kalau kita tengok pandangan daripada Profesor Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab Tafsir Al-Munir. Bila Allah sebut tentang hidayah, Allah sebut tentang 4 perkara sebenarnya. Walaupun perkataan tu hidayah saja, sebenarnya 4 perkara. Kan? Kita pernah bincang. Apa beza hidayah dan taufik? Ada juga yang lawyer buruk, Puan Syimah. Hidayah tu perempuan, taufik tu lelaki. Saya betul lah. Kan? Dia macam tu pula kan. Okey, hidayah tu kata Dr. Wahbah Zuhaili ada 4. Bila Allah sebut hidayah, maksudnya ada 4. Hidayah pertama adalah hidayah fitrah. Kita lahir je, kita ada fitrah kita. Budak lahir je, dia tahu komunikasi dengan parents je. Menangis, macam tu, macam ni kan. Ada waktu nanti sampai masa, dia dah mula bergolek. Dia mula meniarap, dia duduk. Semuanya itu fitrah, itu hidayah. Hidayah. Allah itu sebut namanya hidayah. Hidayah yang kedua adalah hidayah melalui panca indera. Semua panca indera berfungsi seperti mana yang Allah Ta'ala tetapkan. Ada akal boleh berfikir, ada mata melihat, telinga mendengar. Itu semuanya hidayah. 2 benda yang Allah beri komplit
Dua benda Allah suruh cari. Apa lagi dua lagi? Iaitu hidayah agama dan satu lagi hidayah ke syurga Allah. Dua Allah beri, dua lagi kena cari. Jadi, bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan orang yang tak beriman ni, sebenarnya dia menzalimi diri dia. Sebab dua hidayah tu dah dapat dah. Tapi dia tak gunakan di tempat yang sepatutnya. Sehingga dia menzalimi dirinya, tetap kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kalau kita dengar perkataan hidayah, jangan nampak hidayah tu hanya Allah beri petunjuk. Tapi sebenarnya Allah ni punyalah baik, dia dah beri dah dua ni. Tinggal kita nak manfaat, gunakan itu untuk dapat lagi dua lagi. Okay, ini disebutkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Okay, jadi sebab itu, golongan yang zalim ni selalu dinisbahkan kepada orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Tak menggunakan manfaat yang dia ada ke jalan yang benar. Okey, ayat 51 Allah Taala menyebutkan walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan demi sesungguhnya kami telah menghubungkan, wassalna, kami telah menghubungkan bagi mereka al-qaul. Al-qaul ini merujuk kepada Al-Quran. Kenapa Allah tak guna Al-Kitab macam tadi? Kenapa Allah tak gunakan perkataan Al-Quran, Al-Furqan, Al-Huda, macam-macam kan? Kenapa Allah guna Al-Qaul? Sebab konteks ayat ini pada turun-temurun. Saya baca ni Kalau Allah Ta'ala bercerita tentang Al-Kitab, kan kita pernah bincang dulu. Bila Allah kata Alif Lam Mim Zalikal Kitab, Allah kata kan, itu adalah Al-Kitab. Zalika tu menunjuk isyarat jauh. Kitab tu ditulis di atas. Dan bila sebut ayat di sini, mesti Allah gunakan Al-Quran. Dia dibaca di sini. Jadi, bila Allah sebut Al-Qaul dekat sini, sebab dia daripada generasi ke generasi. Dibaca satu generasi ke satu generasi. Jadi, penggunaan tu Allah gunakan perkataan Al-Qaul. Dan Qaul lebih tepat daripada perkataan Al-Kalam. Kalam ni, kita dapat satu maklumat, kita sampaikan maklumat pada orang lain, tapi bahasa kita. Saya faham macam ni, saya hurai macam ni. Tapi mesej sama. Tapi kalau qaul, saya dapat macam ni, saya sampai pun macam ni. Dia tak berubah walaupun sedikit. Itu Allah Ta'ala gunakan perkataan Al-Qaul yang merujuk kepada Al-Quran. Okay? Jadi firman Allah Ta'ala tu bersambung daripada satu generasi ke satu generasi. Kita tak payah tengok satu generasi ke satu generasi. Kita duduk di satu zaman je. Pergilah mana-mana negara. Asal namanya Muslim, bacaan tetap sama. Quran yang dibaca tetap sama. Kefahaman yang difahami tetap sama. Kalau kita mengikuti disiplin kepada ilmu lah, sama saja. Dia tak berubah dan dia tak berbeza. Okay? Melainkan yang berbeza itu bukan dari sudut prinsip lah. Hanya dari sudut yang cabang-cabang tu kan. Yang itu saja yang berbeza. Okay? La'allahum yatadhakkarun. Berapa kali dah Allah ulang perkataan yatadhakkarun tu? Mudah-mudahan dia menjadi peringatan kepada kamu. Lalu kamu akan beriman. Okay? Allah ulang banyak kali. Sebab nak bagi tahu, benda ni bukan benda baru. Benda ni dah lama dah. Bab berkaitan dengan tahu, berkaitan dengan tauhid ni lama dah. Dah disempurnakan melalui fitrah. Jadi datangnya Quran ni adalah sebagai peringatan kepada kita semua. Okey, kita tengok ayat 52. Okey, pada ayat 52, ayat 52 ni Allah datang contoh. Okey, bila adanya nikmat hidayah, nikmat mujizat dan juga nikmat kenabian, Allah datang contoh. Apa contoh dia? Ini pun termasuk dalam nikmat juga ni. Ayat 52 sampai 55. Ini nikmat juga. Nikmat keimanan. Di sini Allah datangkan contoh. Apa dia? Allah kata, allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Kata Allah Ta'ala, ada mereka yang kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran. Alkitab dekat situ adalah merujuk kepada Al-Injil ataupun At-Taurah. Okey, maksudnya ada kitab sebelum Quran. Adanya Taurah, adanya Injil yang kami berikan kepada mereka sebelum itu. Okey. Hum bihi yu'minun, dan mereka pula beriman kepada Al-Quran. Ayat ini cerita tentang apa, tuan-tuan? Ayat ini adalah bercerita berkaitan tentang pendeta Nasrani di zaman Raja Najasyi. Raja Najasyi adalah gelaran raja di kota Habsyah ataupun di kota Ethiopia. Macam kita bincang sebelum ni, kalau Fir'aun adalah gelaran raja bagi bangsa Kibti,
maka Najasyi adalah gelaran raja bagi orang Habsyah. Yang sebenarnya nama Najasyi adalah Ashama ibnu Abjar. Itu nama sebenar dia. Ashama ibnu Abjar. Itu nama dia. Najasyi adalah gelaran dia lah. An-Najasyi. Itu gelaran raja kepada bagi orang-orang Habsyah. Jadi dia bercerita tentang pendeta-pendeta ni. Yang mana pendeta-pendeta ni, sebelum mereka pendeta ni beriman, Nabi SAW pernah hantar, iaitu ada seorang sahabat Nabi namanya Amru bin Umayyah Ad-Damri. Dia ni datang daripada Madinah pergi ke Habsyah, iaitu sekitar tahun 7 Hijrah, bulan Muharram tak silap saya, mereka pergi. Okay, Nabi pilih bulan Muharram sebab dia bulan haram. Ya, bulan yang dia selamatlah, keamanan tu dijamin, orang tak berperang. Mereka pergi. Dia pergi dan dia bawa satu surat utusan daripada baginda Nabi SAW berkaitan dengan dakwah. Bila dibacakan kepada Raja Najasyi ni, Raja Najasyi turun daripada tahta dia, lalu dia pun peluk utusan Nabi SAW dan dia beriman di tangan Ja'far bin Abi Talib. Dia beriman dengan Ja'far bin Abi Talib. Tak silap saya, dia beriman dengan Ja'far bin Abi Talib. Dan dia terus memeluk agama Islam. Raja Najasyi ni akhirnya dia menjadi seorang Muslim. Dan Raja Najasyi ni, dia telah utus pendeta-pendeta dia pergi ke Madinah pula. Dia jadi lawatan balas lah. Dia pergi ke Madinah, pendeta-pendeta mereka bertemu dengan baginda Nabi SAW dan beriman dengan baginda Nabi SAW. Kerana mereka beriman, maka turunlah ayat ini bercerita tentang keimanan pendeta-pendeta daripada Habsyah. Okay? Ni Allah Ta'ala tunjuk, ni nikmat juga ni, nikmat keimanan. Dan nikmat dekat sini adalah sebagai satu bukti, contoh, iaitu orang yang menerima kebenaran tak menafikan. Saya beriman dengan kitab sebelum ni, tak menafikan untuk beriman dengan kitab yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Sebab dia soalannya macam hujah lah. Kalau kita kata, mana ada orang yang dah beriman dengan kitab dahulu, beriman dengan kitab Quran? Tak ada. Allah datangkan bukti. Ada, bukan tak ada. Ada. Sebab dia nampak apa yang ada pada Quran adalah menyempurnakan kitab-kitab yang pernah diturunkan sebelum itu. Okey? Baik. Okey, kita tengok pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi, kata Allah, wa idza yutla alaihim. Okey, ni ayat terakhir, kita berhenti ayat 53. Allah kata apa? Wa idza yutla alaihim. Dan apabila dibacakan kepada mereka, qalu, maka mereka berkata, amanna bih, kami beriman dengannya, innahul haqqu min rabbina, sesungguhnya ia adalah kebenaran daripada Tuhan kami, inna kunna min qablihi muslimin, dan sesungguhnya kami ni dahulu ni adalah orang yang benar-benar beriman. Ini menunjukkan dulu dia beriman dengan kitab Taurah dan Injil, dan kali ini mereka beriman dengan Al-Quran. Dan inilah yang Puan Syimah tanya tadi kan. Kalau dia hidup pada zaman sebelum Nabi, dia beriman dengan Taurah, sebab zaman tu syariat Nabi Musa. Adakah mereka Muslim? Ya, dia Muslim. Kalau dia hidup pada zaman Nabi Isa AS, sebelum baginda Nabi, ikut syariat Nabi Isa AS, tetap dikira sebagai Muslim. Kalau dia hidup zaman hari ini, dia beriman dengan dua-dua kitab tapi tak beriman dengan Nabi SAW, maka dia tak sebut sebagai Muslim, dia kafir. Okay? Ini kita boleh cerita berkaitan dengan peristiwa hari inilah, apa yang berlaku sekarang di bumi Zionis hari ini, yang mana mereka tak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Zionis. Tapi mereka hanya mengikuti saja syariat yang diajar dalam kitab Taurah dan juga Injil. Contohlah, dia beriman tu saja, tapi dia tak songkol Zionis. Adakah mereka beriman? Tak, mereka tak beriman. Tetap disebut sebagai kafir. Okay? Tetap disebut sebagai kafir. Sebab syariat agama tu telah terbatal. Okay? Yang laku hari ini adalah kitab ni. Contohlah, kalau zaman kita dulu, ada zaman Jepun, pakai duit pisang kan. Saya ada satu guni duit pisang. Masuk zaman hari ni dah ada bank negara dah. Laku ke duit pisang? Tak laku lah. Walaupun saya banyak kerja keras ni, duit ni banyak ni. Tak boleh, tak laku. Minta maaf, tak laku. Nak, awak kena ada duit cash ringgit Malaysia yang diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia. Baru dikira sebagai mata wang. Kalau tidak, tak boleh. Banyak mana pun kami tak kira. Macam itulah dalam soal. Macam mana?
As-sabiqin ke apa? Sabiquna awwalun bukan? Kalau sabiquna awwal itu ni sahabat-sahabat yang awal beriman. Tabi'in bukan? Oh, okey okey okey. Okey. Saya tak ingat istilah dia. Okey, bagaimana mereka yang tak didatangi oleh nabi ataupun rasul. Okey. Yang ini kita akan jumpa ayat lepas ni. Yang mana Allah Taala sendiri sebut tidak akan didatangkan musibah ataupun malapetaka pada satu negara ataupun satu bandar ni melainkan telah didatangi oleh rasul. Sebab Allah ni adil. Dia bersifat rahmah pada hamba dia. Kalau tak datang, tak akan ada apa-apa. Melainkan Allah datang. Tapi kita akan tengoklah huraian para ulama' nanti. Macam mana ulama' melihat kepada kelompok-kelompok ni. Mungkin adalah generasi ni kot. Dia duduk tersisih daripada kemodenan. Dia tak jumpa macam mana dihukumkan mereka ini. Beriman ataupun tidak beriman. InsyaAllah kita akan jumpa pada kesempatan yang akan datang pada ayat 53. Terima kasih kepada tuan-tuan yang bersama dengan saya di secara fizikal hari ini dan juga tuan-tuan yang bersama saya di Zoom kelas hari ini. Terima kasih. Mohon maaf tak tempat nak baca di ruangan chat kita sebab banyaklah soalan-soalan di sini kan. Jadi ala kulli terima kasih pada semua. Insya-Allah kita jumpa lagi. Sabiin, sabiin. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Betul, betul.